Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 17 Julai. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Dan berikut paparan-paparan utama malam ini. Penyunting buku didakwa hina jata negara telah meninggalkan negara sejak Januari lalu. Empat kluster baharu dikenal pasti, 2 kluster jangkitan tempatan berpunca kes import, 1 kluster kes import dan 1 kluster tempatan. Buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia telah melarikan diri ke luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata, hasil semakan terhadap dokumen perjalanannya, penyunting yang merupakan warga tempatan itu dikesan telah keluar negara sejak 21 Januari lalu. Bagaimanapun, polis tidak dapat memastikan lokasi suspek dan telah menyenaraikannya sebagai orang yang dikehendaki. Telah wantakan dia. Sekiranya dia dapat dikesan, of course lah kita akan tangkap lah. Okay. Dan kita juga akan minta bantuan sekiranya perlulah. Sekiranya kesalahan yang boleh di-apply untuk bantuan Interpol, kita akan laksanakan lah. Untuk mendapatkan di mana dia berada ataupun untuk menangkap dia, blue notice or red notice lah. Datuk Huzir memaklumkan keterangan 8 daripada 28 penulis yang menyumbang karya dalam buku tersebut telah diambil. Setakat ini, polis telah menerima 203 laporan berhubung buku tersebut. Baik, sementara itu, Datuk Huzir turut memaklumkan akan memanggil beberapa agensi media elektronik tempatan berhubung penyiaran dokumentari Al Jazeera yang menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia. Jabatan Siasatan Jenayah juga akan merakam percakapan mereka serta mengumpul dokumen berkaitan siaran dokumentari berkenaan. Kita juga akan mendapatkan rakaman-rakaman percakapan serta dokumen-dokumen berkaitan dengan PKPP, PKPD, PKPB. Sebab dalam situasi tempoh PKP ni, sama ada apa yang dinyatakan oleh pihak Al-Jazeera, yang disiarkan oleh pihak Al-Jazeera itu, adakah ia benar berlaku pada sepanjang tempoh PKP ni. Dokumen apa menyatakan lebih laporan-laporan tentang PKP lah, kan? In between PKP ni, pelbagai dokumen yang berkaitan, mungkin laporan-laporan lah kebanyakannya, panjang tempoh PKP. Setakat ini 7 percakapan daripada pihak Al Jazeera telah dirakam untuk memberi keterangan. 9 individu termasuk 5 penjawat awam direman 6 hari bermula hari ini sehingga 22 Julai. Mereka disyaki terbabit kes rasuah melibatkan urusan permohonan pendaftaran akaun baharu Kementerian Kewangan dan permohonan status bumi putra syarikat-syarikat di sekitar Lembah Kelang. Perintah reman dikeluarkan Magistret Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistret Putrajaya. Kesemua mereka berusia antara 30 hingga 47 tahun ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM antara pukul 12.30 hari hingga 12.30 malam semalam. Mereka dipercayai mengenakan bayaran antara RM500 hingga RM3,500 terhadap syarikat-syarikat berkenaan bagi mempercepatkan proses pendaftaran baharu akaun Kementerian Kewangan dan mendapatkan status bumi putra.
Mereka menjanjikan permohonan diluluskan dalam tempoh 24 jam dan dibuat tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan. Hasil risikan selama ini mendedahkan kegiatan sindiket tersebut telah bermula sejak tahun 2017. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahaya mengesahkan tangkapan dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Perkembangan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 4 kluster baharu yang dikenal pasti hari ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan, 4 kluster baharu itu adalah kluster pesakit di bawah pemantauan PUI Pitakwa, kluster PUI Shirala, kluster Pusat Perubatan Kuching dan kluster Jupiter. Kluster PUI Pitakwa dan PUI Shirala merupakan jangkitan tempatan yang berpunca daripada kes import. Kluster Pusat Perubatan Kuching adalah kes tempatan, manakala kluster Jupiter adalah kes import. Berikut adalah infografik ringkas kluster-kluster berkenaan. Baik, sementara itu 18 kes baharu COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi di seluruh negara. Pertambahan kes jangkitan tersebut yang tertinggi dalam tempoh 3 minggu lalu sejak 28 Jun yang turut merekodkan 18 kes baharu. Ini menjadikan jumlah kes pandemik berkenaan di Malaysia sebanyak 8,755 kes. Daripada 18 kes baharu itu, 10 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan 7 warga negara dan 3 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Manakala 8 kes penularan di dalam negara pula membabitkan 6 kes kalangan warga negara dan 2 kes bukan warga negara. Secara terperinci, kes-kes penularan dalam negara melibatkan rakyat tempatan adalah 4 kes di Sarawak, 2 di Terengganu, 1 di Kuala Lumpur dan 1 lagi di Selangor. Peningkatan kes jangkitan berbanding hanya 3 kes pulih menyaksikan jumlah kes aktif atau pesakit yang masih dirawat meningkat kepada 92. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan untuk kekal sebanyak 122 kes kumulatif kematian. Pemakaian pelitup separuh muka di sekolah tidak diwajibkan. Paparan lanjut seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum.
Pemakaian pelitup separuh muka di sekolah tidak diwajibkan. Perkara itu disahkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelas beliau, pihak sekolah hanya perlu menyediakan pelitup separuh muka sekiranya terdapat pelajar atau kaki tangan sekolah yang menunjukkan gejala semasa sesi persekolahan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata seperti yang telah ditetapkan dalam garis panduan Kementerian Pendidikan KPM, pihak sekolah hanya perlu memastikan penyediaan sabun atau sanitasi tangan selain melakukan saringan gejala dan suhu badan. Garis panduan juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang KPM. Dalam perkembangan lain, sebanyak 15 operasi sanitasi awam dilakukan semalam meliputi 14 zon melibatkan 7 buah negeri termasuk Sabah, Terengganu dan Melaka. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah melakukan 9,265 sanitasi sejak 30 Mac lalu. Premis yang telah disanitasi antaranya pusat perniagaan, bangunan kerajaan, kawasan perumahan, tempat awam dan pasaraya. Ia mengulas pihak yang ingkar SOP PKPP, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan yang 19 tapak binaan diarah tutup. 8 lagi tapak diberi nasihat hasil pemeriksaan Penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB semalam. Daripada keseluruhan 95 tapak binaan yang diperiksa, 80 tapak mematuhi SOP manakala 7 lagi tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang mematuhi SOP sehingga semalam ialah 3,174. 541 lagi ingkar dan diberikan amaran. Dalam perkembangan kuarantin wajib pula, 594 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air semalam melalui KLIA dan KLIA 2 dari Singapura, Indonesia, Emiriah Arab Bersatu, Oman, Kemboja dan Jepun. Seorang individu telah dibawa ke hospital manakala 593 orang diperintah menjalani kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Ya, kita ke perkembangan perbicaraan kes seleweng dana 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saksi utama pendakwaan Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi memaklumkan kepada mahkamah beliau tidak membuat pengiraan kadar faedah untuk bond 10 tahun berjumlah $1.75 bilion yang perlu dibayar 1MDB. Sebaliknya hanya bersetuju dengan kadar faedah 5.75% kerana yakin perkara itu diputuskan oleh pegawai atasan dan ia perjanjian yang sudah dimuktamadkan. Datuk Syahrul Azral menjelaskannya ketika menjawab soalan pihak pembelaan mengenai hutang ditanggung 1MDB pada Oktober 2012 selepas menerbitkan bond $1.75 bilion. Bond itu bertujuan mengumpul dana untuk 1MDB bernilai RM2.75 bilion bagi membeli loji jana kuasa bebas milik kumpulan genting. Turut dimaklumkan syarikat Goldman Sachs sebagai penasihat kewangan 1MDB bagi perjanjian itu mengenakan kadar faedah 5.75% tahun kepada 1MDB. Namun Goldman Sachs tidak menunjukkan sebarang bukti kepada lembaga pengarah 1MDB bahawa 5.75% itu kadar faedah terbaik bagi bond tersebut. Datuk Syahrul Azral juga mengesahkan beliau tidak diberikan taklimat oleh Goldman Sachs mengenai bond itu. Ini termasuk kadar faedah bond itu sebelum lembaga pengarah 1MDB diminta menandatangani persetujuan untuk bond berkenaan. Datuk Syahrul Azral sebelum ini memaklumkan kepada mahkamah bahawa keseluruhan proses pengumpulan dana itu diselaraskan dengan arahan Jolo bagi mempercepat proses sebelum pilihan raya umum ke-13 dengan persetujuan lembaga pengarah 1MDB. Perbicaraan bersambung 3 Ogos nanti. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi menetapkan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN N58 Slim Perak pada 23 Julai ini. Ia susulan penyandangnya Datuk Muhammad Husairi Abdul Talib meninggal dunia Rabu lalu.
Setiausaha SPR Ikmal Rudin Ishak melalui satu kenyataan memaklumkan mesyuarat akan dipengerusikan Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Sharom. SPR hari ini menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Perak Datuk Muhammad Zahir Datuk Abdul Khalid berhubung kekosongan luar jangka Dewan Undangan Negeri Dun N58 Slim Perak. Mesyuarat akan membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya kecil PRK termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih serta persiapan penting lain bagi menghadapi pilihan raya kecil Dun Slim. Berdasarkan perkara 365 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak Darul Rizwan, sesuatu kekosongan luar jangka hendaklah diisi dalam masa 60 hari dari tarikh kekosongan. Allahyarham Datuk Muhammad Husairi Abdul Talib meninggal dunia di Hospital Bentong Pahang akibat serangan jantung. Ya, sebagai mengubat kerinduan terhadap Kota Suci Mekah, program buah tangan RTM Salam Baitullah kekal diteruskan walaupun ibadah haji tahun ini hanya melibatkan mereka yang menetap di Arab Saudi sahaja. Sesuai dengan temanya Salam Baitullah, suatu kerinduan, program berkenaan kini memasuki tahun ke-12. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Nur Yahati Awang, bagi tahun ini Salam Baitullah juga menyasarkan 4 juta penonton dari media sosial berbanding 2 juta orang tahun lalu. Kita berharap program khusus yang dibangunkan oleh RTM sempena pandemik COVID-19 ni melalui Salam Baitullah ini dapat mengubat kerinduan masyarakat dan masih dapat menyampaikan informasi-informasi yang tepat, yang sahih berhubung dengan ibadah haji kepada seluruh warga Malaysia melalui platform-platform saluran utama TV dan juga Facebook, dan ia boleh diikuti melalui RTM Mobile dan juga MyClick di seluruh dunia. Turut ditampilkan 7 pengisian istimewa yang disusun atur dengan memaparkan elemen baharu dalam konsep penerbitan di RTM. Antara salah satu segmen yang saya rasa sangat menarik adalah Ibrah Haji. Ibrah Haji, pengacara nanti adalah Ustaz Hariri. Kita nak bawakan Ibrah Haji ini adalah fakta-fakta haji menggunakan elemen augmented reality ataupun animasi ataupun fakta yang dipermudahkan dengan bentuk grafik. Saya rasa ini elemen yang sangat best sebenarnya. Dan satu lagi yang paling menarik adalah segmen Khabar Tanah Suci. Sebelum ini langsung Tanah Suci. Tahun ini Khabar Tanah Suci kita tampilkan semula 10 wartawan yang pernah bertugas di Tanah Suci daripada tahun 2011 sampai 2019. Mereka akan digilirkan setiap hari di set kita. Mereka yang akan menemumbual rakyat Malaysia, pelajar Malaysia di Mekah dan juga Madinah, bagaimana keadaan semasa di sana bagaikan ketika mereka berada di Tanah Suci beberapa tahun yang terdahulu. Kita harapkan penonton-penonton yang setia dengan program terbaik semusim haji iaitu Salam Baitullah 2020 masih lagi menunggu dan menanti, sebab dalam komen ramai yang kata takut-takut tak ada disebabkan pandemik COVID-19. Jadi inilah masanya untuk anda menonton dan memenangi kuis-kuis hadiah-hadiah yang cukup menarik di media TV1 dan saluran berita, dan juga di media sosial ada kuis khas untuk tahun ini. Antara pengacara terlibat Ustaz Muhammad Hafiz Hanifah, Ustaz Azman Shah Alias dan Ustaz Hariri Muhammad Daud. Saya harapkan saya boleh jadi orang tengah lah untuk bagi maklumat supaya mereka berasa puas hati. Walaupun sebenarnya tak sama dengan pergi secara live dengan kita sekadar untuk mendapatkan orang kata maklumat daripada TV saja. Tapi kaedah ulama sebut la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang kita tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Program yang ditaja syarikat Olive House ini memaparkan 15 episod bermula esok hingga 1 Ogos pukul 9 hingga 10 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Siaran ulangan pula boleh diikuti setiap hari mulai 19 Julai hingga 2 Ogos, 3 hingga 4 petang juga di saluran sama. Siaran langsung Salam Baitullah edisi khas wukuf pula disiarkan pada 30 Julai pukul 6 petang hingga 7 malam dan dari 9 malam hingga 10 malam.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lewat petang tadi, hujan lebat berserta ribut petir turun di beberapa tempat di bahagian Semenanjung, terutamanya yang melibatkan negeri Johor, negeri Selangor, Perak sehinggalah ke negeri Kedah. Semakan curahan hujan untuk stesen-stesen meteorologi telah mendapati terdapat 2 stesen merekodkan curahan hujan yang tinggi pada hari ini, iaitu melibatkan stesen meteorologi Petaling Jaya dan juga untuk daerah Sik di negeri Kedah. Secara terperincinya, hujan di Petaling Jaya bermula pada jam 5 petang sehinggalah ke jam 7 malam, merekodkan curahan hujan sebanyak 44.6 mm hujan. Untuk negeri Kedah pula, iaitu di daerah Sik, hujan didapati bermula sejak jam 4 petang tadi dan masih lagi berterusan sehingga ke waktu ini. Hujan lebat turun dalam tempoh 2 jam, iaitu dari jam 4 petang sehinggalah ke jam 6 petang, dan jumlah keseluruhan hujan setakat jam 7 malam sebentar tadi adalah kira-kira 78.8 mm hujan. Memandangkan kelompok awan hujan yang sama sedang bergerak ke arah barat laut, penduduk-penduduk di daerah Kota Star, Padang Terap dan juga Pokok Sena serta negeri Perlis dinasihatkan agar berhati-hati dengan hujan lebat yang sedang melanda kawasan anda. Pergerakan kelompok awan hujan seperti ini lazimnya boleh juga menyebabkan kerosakan kepada bumbung-bumbung rumah. Jika hujan lebat turun dalam tempoh singkat, ianya juga boleh membawa kepada banjir kilat. Pulau Langkawi juga dijangkakan akan mengalami cuaca yang sama menjelang pada lewat malam ini. Untuk pagi esok sekitar jam 8 pagi, model hujan Malaysia menjangkakan hujan tertumpu di kawasan perairan, terutamanya pesisiran pantai negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga pesisiran pantai negeri Selangor sehinggalah ke negeri Melaka. Untuk kelompok awan yang berada di Selangor dan juga Melaka, kami menjangkakan ianya akan bergerak masuk ke arah kawasan daratan dan seterusnya akan membawa cuaca mendung berserta hujan di pesisiran pantai Selangor sehinggalah ke Melaka pada sekitar jam 9 atau 10 pagi esok. Untuk negeri Sabah, tidak banyak kawasan yang mengalami hujan pada hari ini. Hanya 1-2 tempat sahaja di bahagian pantai barat Sabah dan juga bahagian pedalaman Sabah. Manakala Sarawak pula, hujan hanyalah tertumpu di 1-2 kawasan yang melibatkan kawasan pedalaman. Untuk ribut petir yang sedang berlaku di bahagian Sarike dan juga Betong, ianya dijangkakan akan beransur reda sekitar tempoh 2 jam lagi, iaitu apabila kelompok awan hujan ini keluar sepenuhnya ke arah kawasan perairan. Untuk pagi esok sekitar jam 8 pagi, model hujan Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah baik di kesemua kawasan di negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak pula, hujan diramal tertumpu di kawasan perairan melibatkan juga pesisiran pantai Bintulu sehinggalah ke bahagian Kuching. Sekian info cuaca dari Map Malaysia, sehingga bertemu lagi. Seterusnya kita kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih rakan penyampai di Map Malaysia. Seperti biasa, setiap Jumaat kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 24 Julai. Keputusan Kementerian Pendidikan untuk tidak memperkenal semula pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI satu langkah yang tepat. Laporannya menyusul seketika nanti. Bertemu kembali. Keputusan Kementerian Pendidikan KPM untuk tidak memperkenal semula pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI merupakan satu langkah yang tepat. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Datuk Dr. Awang Sarian berkata, semua kajian menunjukkan bahawa PPSMI tidak berjaya mencapai hasrat untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik.
Malah ujarnya di sebalik perbelanjaan besar melebihi RM5 bilion, pencapaian PPSMI hanya sekitar 3% dan menyebabkan kemerosotan yang nyata bagi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan matematik. Rata-rata kajian menunjukkan lebih 70% pelajar dan guru tidak menganggap PPSMI sebagai program tepat bagi hasrat peningkatan penguasaan bahasa Inggeris, sains dan matematik. Pencapaian pelajar negara dalam ujian antarabangsa yang berkaitan dengan sains dan matematik seperti program penilaian pelajar antarabangsa PISA serta trend pendidikan matematik dan sains antarabangsa TIMSS juga merosot dengan ketara sesudah pelaksanaan PPSMI. Tambah beliau, kesan buruk PPSMI juga dilihat dalam kemerosotan minat pelajar untuk memilih aliran sains sehingga hanya kira-kira 25% sahaja jumlahnya dan masalah itu menimbulkan kesan kepada jumlah pelajar sains dan teknologi di IPT yang juga merosot. Keputusan KPM untuk tidak memperkenal semula PPSMI dinyatakan Menteri Pendidikan Dr. Razzie Jidin dalam jawapan bertulis kepada soalan Ahli Parlimen Selayang William Leong Ji Kin pada persidangan Dewan Rakyat semalam. KPM semasa di bawah teraju Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Pendidikan pada 2011 telah memutuskan pemansuhan PPSMI sesudah kajian yang dilakukan oleh pelbagai institusi bahasa dan pendidikan termasuk universiti dan persatuan serta orang perseorangan menunjukkan kesilapan dan kegagalan program berkenaan. Langkah pemantapan integriti akan dilaksanakan bagi memastikan semua agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menjunjung prinsip integriti serta accountability ke arah mencapai sistem yang lebih cemerlang. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah mahu semua agensi di bawahnya melaksanakan dasar kerajaan yang dimandatkan melalui sistem tadbir urus yang terbaik, budaya kerja berkualiti dan berintegriti. Jelasnya kementerian akan membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi dalam kalangan kaki tangan agensi KKMM. Tegas Datuk Saifuddin, penjawat awam yang berkualiti tinggi merupakan aset penting dalam memacu kejayaan sesebuah organisasi dan negara. Sifat amanah, telus bertanggungjawab dan berkhidmat demi kepentingan awam turut ditekankan. Tambahnya, salah guna kuasa dan perbuatan rasuah dalam kalangan penjawat awam memberi risiko kepincangan pentadbiran sesebuah organisasi. Datuk Saifuddin menyampaikan amanat dalam perjumpaan Menteri KKMM bersama pengerusi dan ahli lembaga pengarah semua agensi di bawah KKMM di Putrajaya. Kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2020 yang berlangsung mulai bulan ini hingga Disember depan akan diperhebat dengan strategi G2 bagi memastikan sasaran jualan RM513 juta dicapai melebihi sasaran tahun lalu. Paling utama, kempen berkenaan bertujuan membantu usahawan tempatan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan COVID-19. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalingi, sasaran jualan itu dipacu suntikan kewangan oleh kerajaan menerusi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana bagi mengembalikan kuasa beli rakyat. KBBM 2020 turut dijangka merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan jualan produk tempatan sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan rakyat. Kerana pada kali ini bukan sahaja kita buat kempen pergi ke mana-mana untuk secara biasa, sebab sekali ini kita menggunakan hampir keseluruhnya apa saja cara kita menghebahkan ini. Media, social media kita guna, print media kita guna, televisyen kita guna, banyak lagi macam-macam teknologi dalam media sekarang yang ada kita akan guna semua. Sehingga kan watak-watak yang terkenal macam Upin dan Ipin tu kita pun guna untuk membantu kita memperkenalkan barangan Malaysia.
Dalam usaha mempromosi dan membantu lebih banyak produk tempatan menembusi pasaran, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga mengadakan sesi libat urus dan menjalin kerjasama strategik dengan pemain industri. Realitinya, usahawan tempatan amat mementingkan kualiti produk masing-masing, sekaligus bakal mengubah persepsi segelintir masyarakat yang masih menganggap barangan tempatan kurang bermutu. Selalunya orang melihat buatan tempatan kurang sama ataupun kualitinya rendah daripada keluaran ataupun import dari negara asing. Tapi kita dapati tidak sebegitu sebenarnya, sebab memang ada keluaran negara kita tempatan kualitinya startup kalau tidak lebih tinggi pun, ya. Jadi inilah kita nak masyarakat kita Malaysia ini faham dan yakin dengan keluaran barangan tempatan ataupun barangan Malaysia kita. Banyak, tak kira electrical pun dan sebagainya. Sebab yang electrical tu memang kita ada satu standard SIRIM yang memastikan produk itu ada standard yang tinggi. Sehubungan itu, slogan Barang Baik Barang Kita dipilih untuk KBBM 2020 bagi menyuntik persepsi baharu dalam kalangan rakyat terhadap kualiti barangan tempatan. Saudara, jenazah bekas timbalan pengarah bahagian program TV Allahyarham Tengku Idris Tengku Din selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Medan PJ4 selepas solat Jumaat. Terdahulu jenazah dikafan dan disolat di Masjid Al-Husna Bandar Sunway, Selangor. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur semalam akibat kanser paru-paru. Antara jawatan yang pernah disandang Allahyarham ialah pengarah RTM Perlis dan timbalan pengarah bahagian program TV sebelum bersara wajib pada 11 Januari lalu. Dari segi perkhidmatan memang arwah ni memang seorang yang cukup rajin. Tak perlulah diarah sana, dia tahu apa yang nak dibuat. Tak perlu disuruh. Memang kadang-kadang idea itu tercetus daripada arwah itu sendiri. Kiranya saya ni dah kenal arwah ni dah dari tahun 76. Jadi dari tahun 76 kami bersekolah dan universiti, dan mengenali arwah beliau adalah seorang yang sangat bertanggungjawab, suka menolong dan disenangilah. Anak kelahiran Kota Baru, Kelantan itu memulakan kerjaya di RTM sebaik menamatkan pengajian di Universiti Malaya pada tahun 1983. Allahyarham Tengku Idris meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Bank Dunia memuji langkah Malaysia menaikkan paras garis kemiskinan PJK daripada RM900 kepada RM2,208. Ahli ekonomi kanan Bank Dunia Kenneth Simler berpendapat paras baharu itu akan memastikan rakyat negara ini mencapai taraf hidup minimum seiring pembangunan negara ketika ini. PJK baharu boleh digunakan sebagai petunjuk bagi memantau atau menilai dasar dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan golongan kurang bernasib baik di negara ini. Kenneth turut menegaskan kepentingan menyalurkan bantuan kepada golongan yang amat memerlukan. Dana kerajaan juga harus dibelanjakan dengan berhemah dan cekap. Beliau juga tidak mengesyorkan penetapan semula kadar gaji minimum dibuat berdasarkan had PJK nasional baharu seperti dicadangkan beberapa pihak. Sebaliknya, langkah yang lebih mampan untuk keluar dari kemiskinan adalah peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tawaran gaji lebih tinggi. Sebanyak RM37.4 bilion pelaburan diluluskan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan pada suku tahun pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak RM26.3 bilion atau 70.4% merupakan pelaburan langsung domestik DDI. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dalam satu kenyataan memaklumkan dari segi pelaburan langsung asing FDI pula, Switzerland dan Singapura antara 5 sumber utama
utama masing-masing bernilai 2.7 bilion ringgit dan 2.1 bilion ringgit. Malaysia akan terus menarik pelabur dan bersedia menjadi hub rantaian bekalan global di Asia. Ini kerana negara mempunyai kehadiran kukuh pembekal dan penjagaan tempatan berkualiti tinggi dalam ekosistem perindustrian. Wabak COVID-19 telah menyebabkan pelabur mempertimbang semula strategi perniagaan mereka dan menangguhkan keputusan untuk melabur. Mempercepat proses kelulusan bantuan dan mahu usahawan Bumiputra memiliki premis perniagaan sendiri. Itu antara fokus utama Tan Sri Noh Omar sebagai pengerusi baharu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Jelas beliau, peruntukan 200 juta ringgit menerusi penjana akan diagihkan secara lebih cepat kerana bantuan berkenaan sangat diperlukan usahawan terjejas COVID-19. Jadi bagi saya bahawa untuk memberikan kelulusan 200 juta ini tentulah prosedurnya tidak boleh sama dengan prosedur yang sedia ada. Kerana selain pada 200 juta, kita juga ada peruntukan lain, peruntukan yang tahunan. Jadi yang peruntukan tahunan itu saya lihat kena ikut peraturan-peraturan yang biasa. Tetapi untuk COVID-19 ini kita kena segera. Dan yang kita akan beri ini hanya kepada usahawan yang terjejas akibat COVID-19. Dalam 3 minggu kita ada cuba proses untuk kita berikan kelulusan. Tan Sri Noh ditemui selepas majlis terima tugas pengerusi PUNB menggantikan Datuk Hazimah Zainuddin yang menamatkan perkhidmatannya semalam. Tan Sri Noh turut menyuarakan perancangannya untuk melahirkan lebih ramai usahawan muda. Pada masa sama ingin menjalin kerjasama dengan tokoh usahawan bagi memberi inspirasi dan dorongan kepada usahawan muda. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa mempelawa rakyat Malaysia menyertai pertandingan mencipta lagu rasmi semangat koperasi sempena sambutan ulang tahun ke-50 Angkasa tahun hadapan. Presiden Angkasa Datuk Abdul Fattah Abdullah berkata, lagu rasmi itu bertujuan memudahkan semua pihak terutamanya ahli koperasi memahami visi dan aspirasi Angkasa. Untuk mempelawa rakyat Malaysia mencipta lagu semangat koperasi yang baru. Kita akan menawarkan hadiah wang tunai sebanyak 10,000 kepada pemenang pertama. Syarat pertandingan terbuka kepada semua warga negara Malaysia bagi penciptaan lagu termasuk adunan muzik dan lirik lagu. Hanya genre lagu irama komersial atau pop contemporary atau genre yang sesuai dijadikan tema korporat atau kenegaraan dibenarkan menyertai pertandingan itu. Manakala genre balada, rock, blues, irama Malaysia, punk dan heavy metal atau seumpamanya tidak dibenarkan. Lirik dan syarikat lagu hendaklah menggunakan bahasa Melayu dan dinyanyikan dengan vokal dan muzik yang jelas. Penyertaan dibuka kemarin sehingga 16 September 2020 jam 5 petang. Untuk maklumat lanjut, sila ke laman Sesawang Angkasa. Bank Simpanan Nasional BSN sedang mengkaji inisiatif baharu untuk membantu pelanggannya yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Ia berikutan tempoh moratorium yang bakal berakhir pada September ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Yunus Abdul Ghani, dalam satu kenyataan, bank itu komited untuk meringankan beban pelanggan sedia ada dari sektor tertentu. Tambah beliau, pelanggan digalakkan untuk mengunjungi cawangan BSN berdekatan bagi mengemaskini data peribadi dan menghubungi talian khidmat pelanggan untuk sebarang soalan. Pihaknya turut mengingatkan untuk berwaspada dengan aktiviti penipuan kerana pihaknya tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga untuk bantuan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prinsipal Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT Dato' Razlan Razali berharap rundingan untuk mendapatkan khidmat juara dunia MotoGP 7 kali Valentino Rossi dapat dimuktamadkan dalam masa terdekat. Jelasnya sehingga kini belum ada sebarang perjanjian ditandatangani meskipun sudah ada persetujuan secara lisan membabitkan kedua-dua pihak. Datuk Razlan juga mengesahkan laporan media sebelum ini mengatakan The Doctor sudah 99% akan menyertai SRT. Kita masih lagi dalam perbincangan dengan beberapa pihak, terutama sekali dengan pihak Yamaha. Walaupun semua perkara antara kami dengan Valentino Rossi lebih kurang ada persetujuan. Perkara itu lebih kepada teknikal, segi teknikal dan dari segi staf-staf teknikal yang dia nak kita lakukan ataupun dia ada persetujuan dengan apa yang kita cadangkan untuk dia untuk tahun depan. Tambah Datuk Razlan, pihaknya akan bermesyuarat lagi dengan Yamaha untuk memuktamadkan kontrak Rossi. Rossi dijangka mengambil alih tempat Fabio Quartararo yang menandatangani kontrak 2 tahun dengan Yamaha sehingga 2022. Kejuaraan Capri 2020 akhirnya turun ke litar minggu ini setelah sukan pemotoran diberikan lampu hijau untuk menjalankan aktiviti perlumbaan. Kejohanan ini sekaligus menjadi sukan pertama dipertandingkan di negara ini sejak ditangguhkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Laporannya bersama Nurliana Tarmizi. Dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP, semua petugas termasuk pelumba berjaya menjadikan kejohanan ini sebagai penanda aras terbaik bagi penganjuran sukan terutamanya untuk bola sepak. Perkara itu diakui Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal selepas lawatan operasi pelaksanaan di litar antarabangsa Sepang pagi tadi. Setakat ini, perbincangan masih berlangsung antara pihak kementerian, FAM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Dan saya yakin bila kita lihat skil pertandingan yang ada seperti Capri ini akan jadi satu lagi benchmark dan juga panduan-panduan yang kita boleh tambah baik dalam proposal kita kepada Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan pembukaan semula Liga Malaysia. Menurutnya, meskipun tanpa kehadiran penonton, kehangatan perlumbaan masih boleh dirasai peminat sukan permotoran menerusi siaran langsung di Facebook rasmi Capri. Kategori CP125 kelas baharu yang dipertandingkan mulai tahun ini menggantikan CP115 merupakan tarikan paling mencuri tumpuan pada kejuaraan kali ini. Pelumba CKJ Yamaha Petronas, Ahmad Syukran Aizat selaku juara bertahan keseluruhan musim lalu bertindak selaku pencabar terkuat pada tahun ini siap sedia memberi perlumbaan menyengat kepada para pesaing. 6 kategori perlumbaan dengan baki 7 siri kejohanan bakal memenuhi kalender musim ini sehingga Disember depan. Kepada semua peminat sukan permotoran, kejuaraan Capri Malaysia 2020 dapat anda saksikan dengan penampilan 150 peserta lebih daripada 20 buah pasukan esok 18 Julai pada jam 2 petang di TV1. Nurliana Tarmizi, Berita RTM. Susulan penangguhan Sukan Olimpik Belia 2022 YOG, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Remaja Lelaki Kebangsaan Wallace Tan kini tekad untuk mempersiapkan pemainnya bagi menghadapi Piala Remaja Asia 2021. Wallace sememangnya menantikan YOG selepas berjaya membawa pasukan bimbingannya buat pertama kalinya meraih pingat emas dalam acara 5 sebelah pada edisi 2018 di Buenos Aires, Argentina. Bagaimanapun, Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC dan Senegal semalam mengumumkan YOG 2022 yang dijadualkan berlangsung di Dakar ditangguhkan ke 2026 akibat pandemik COVID-19 dan penangguhan Sukan Olimpik 2020. Kini
ini, Wallace mahu melatih pemainnya untuk Piala Remaja Asia walaupun Persekutuan Hoki Asia AHF belum menetapkan tarikh baharu kejohanan itu yang sepatutnya berlangsung 4 hingga 12 Jun di Dhaka, Bangladesh sebelum ditangguhkan juga akibat pandemik COVID-19. Dengan hanya 4 slot bagi kelayakan ke Piala Dunia Remaja 2021, Wallace tahu Malaysia perlu sekurang-kurangnya layak ke separuh akhir di kejohanan itu walaupun akan menghadapi cabaran daripada musuh tradisi iaitu India, Jepun, Korea Selatan dan Pakistan. Wallace tentunya mempunyai masa yang lebih panjang memandangkan Piala Sultan Johor tahun ini dijadualkan pada Oktober 2020 turut dibatalkan di samping acara hoki tidak tersenarai sebagai acara dipertandingkan pada Tamasya Sukan Si Vietnam 2021. Sementara itu, Wallace memuji inisiatif Projek 2026 MHC yang menyasarkan pingat emas Sukan Asia di Nagoya, Jepun. Persatuan Golf Malaysia MGA menyambut baik pengumuman kerajaan pada 10 Julai lalu membenarkan penganjuran kejohanan dan pertandingan tempatan untuk sukan yang tidak membabitkan sentuhan fizikal tanpa kehadiran penyokong mulai 15 Julai. Bagaimanapun, Presiden MGA Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Noor menegaskan pihaknya hanya akan memfokuskan kepada kejohanan domestik melibatkan pemain tempatan. Saya lihat kelulusan untuk pemain-pemain golf di luar situ mungkin tidak dapat kelulusan lagi untuk datang ke Malaysia. Jadi kami pun berwaspada juga dan terus membuat keputusan untuk tidak menganjur. Beliau juga menyatakan MGA terpaksa menunda beberapa kejohanan utama seperti The Malaysian Amateur Open dan Putra Cup yang Malaysia dijadikan sebagai tuan rumah ke tahun hadapan. Berkenaan prosedur operasi standard SOP, penganjuran kejohanan yang harus dipatuhi, beliau berkata MGA sudah pun membentangkannya kepada semua klub di seluruh negara dan akan membuat pemantauan. MGA juga bakal memperkenalkan satu program watch list dalam usaha mengenal pasti dan mengasah bakat baharu pemain golf remaja. Pemilihan akan dilakukan melalui kejohanan yang dianjurkan oleh MGA. MGA bertanggungjawab untuk mencari talent daripada umur yang masih muda lagi, masih remaja, supaya kita dapat masukkan mereka dalam senarai pemain-pemain nasional, pemain negara. Lepas dah dia masuk watchlist, kita akan membuat program dipanggil MGA akan membuat program untuk mengumpulkan talent-talent ini dan mendapatkan satu coach untuk kita asahkan ke dia punya cara dia bermain. Skuad hoki lelaki dan wanita Sukma Terengganu bakal mendapat sentuhan 5 pemain pasukan hoki Terengganu THT. Ia bagi memantapkan lagi corak permainan untuk persediaan ke Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2020 Johor bulan Mac tahun depan. 5 pemain berkenaan termasuk 2 bekas pemain kebangsaan iaitu penyerang Faizal Sari, penjaga gol Hafizuddin Othman serta 3 pemain muda Muhammad Shazwi Rani, Muhammad Fikri Ardila Saifullah dan Wan Muhammad Azlan Wan Rohaimi. Exco Kerajaan Negeri Wan Zukairi Wan Abdullah berkata, pemilihan 5 pemain berkenaan bertujuan untuk membimbing pasukan hoki lelaki dan wanita dalam misi untuk memburu kejuaraan Sukma 2020 dan pelapis kepada skuad hoki negeri. InsyaAllah kita harap dengan bimbingan yang diberikan oleh atlet daripada THT ini bakal orang kata melonjakkan lagi pencapaian dan prestasi pasukan hoki Sukma Terengganu insyaAllah. Beliau berkata demikian pada majlis pemerkasaan kecemerlangan pasukan hoki Terengganu di Stadium Hoki Batu Buruk, Kuala Terengganu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, saya serahkan kembali kepada Andy dan juga Margaret. Silakan.
Kenderaan rosak ketika hujan terutamanya motosikal memang sesuatu yang memerikkan. Pada masa sama, tidak ramai yang mampu untuk menghulurkan bantuan dalam situasi cuaca tidak menentu. Namun menerusi Twitter, tular sebuah video dikongsi Nabil Nakyuddin yang merakamkan detik getir yang dihadapi seorang lelaki apabila motosikalnya rosak ketika hujan lebat. Mujur seorang lelaki dipercayai penghantar makanan membantu dengan menunda motosikal lelaki berkenaan. Sikap ambil peduli lelaki penghantar makanan tersebut mendapat pujian netizen. Catatan seorang ibu muda yang menyatakan hasrat untuk menjual rumahnya tular pantas di media sosial dalam tempoh beberapa jam. Apa tidaknya, ini kerana wanita berstatus ibu tunggal itu bukan sahaja mahu menjual rumahnya, malah bersedia untuk menikahi pemilik baharu kediaman berkenaan. Wanita dikenali sebagai Meta Kanzul mempunyai seorang anak lelaki berusia 4 tahun. Katanya, jika ada jodoh lagi buat dirinya dan pembeli rumah miliknya, dia bersedia untuk berkahwin. Aksi seekor hamster yang cuba melarikan diri dari sangkar dan memanjat dinding telah menarik perhatian ramai. Menurut Yuka Hirata, hamster miliknya yang diberi nama Kuro berusia 6 bulan dirakam memanjat dinding seakan-akan aksi ninja selepas menyelinap keluar daripada sangkarnya. Bagaimanapun percubaannya gagal sebelum kembali ke tempat asalnya di dalam sangkar. Gelagat Kuro mendapat ribuan tanda suka dan komen di Instagram. Pelawak veteran yang juga pelakon Datuk Jamali Syahadat merupakan ikon yang perlu dicontohi barisan pelawak generasi baharu. Dalam usianya 79 tahun kini, beliau semakin uzur. Datuk Jamali Syahadat dikenali atas kebolehannya melontarkan suara kanak-kanak dan mampu mengajuk pelbagai bahasa pertuturan. Beliau disenangi bukan sahaja golongan kanak-kanak, malah juga pelbagai lapisan kaum. Datuk Jamali yang diserang penyakit angin ahmar lebih 2 tahun lalu, hari ini menerima kunjungan Pertubuhan Kebajikan Etno-Sains Alam Perubatan Melayu dan Komplementari Malaysia yang diwakili Yang di-Pertuanya, Datuk Seri Dr. Baharudin Abu. Saya salah seorang peminat pada Datuk Syahadat lah. Saya pernah berjumpa dengan secara live pada tahun 2004. Jadi apa harapan kami, saya sebagai peminat, pertama kita nak dia sihat lah. Yang kedua, mudah-mudahan dia kembali pada Allah. Husnul Khatimah, itulah impian kami lah. Dan sikit perkongsian yang pada hari ini. Datuk Jamali Syahadat mula dikenali melalui program Bakat TV terbitan RTM sekitar tahun 70-an. Perpaduan dan penyatuan kaum serta keharmonian antara elemen yang sering diterapkan dalam jenakanya. Artis veteran kelahiran Bukit Kapar Klang yang telah menyumbang kepada dunia seni lawak tanah air selama lebih 4 dekad ini kini dijaga oleh 8 orang anaknya secara bergilir-gilir di rumahnya. Kemudian yang sebelum-sebelum ni kan, siapa-siapa artis-artis persatuan-persatuan seniman ke apa yang datang, terima kasih banyak. Sebab masih lagi ingat pada ayah saya. Terima kasih. Saudara, drama bersiri Dilema Wanita pernah mencipta fenomena dalam kalangan penonton RTM. Drama itu satu-satunya program yang mengangkat permasalahan dan pergolakan hidup insan bergelar isteri, ibu dan wanita. Siri baru drama ini bakal kembali bersiaran tidak lama lagi. Kalau sebelum ini di akhir rancangan penonton dapat mendengar nasihat daripada pakar motivasi Datuk Dr. Fazilah Kamsah, tahun ini penceramah bebas PU Azman terpilih membuat penampilan dalam musim ke-12. Drama ini menggabungkan pelakon-pelakon handalan tanah air dalam slot yang mengambil ilham dari kisah benar sebagai panduan bagi wanita yang menghadapi masalah sama. Isu wanita ni di satu dunia sama aja, kan, macam mana budaya kita, macam mana pendekatan kita dengan isu-isu tu aja. So yang istimewanya towards the end of the story akan ada PU Azman dulu ni Dr. Fazilah Kamsah yang akan mengulas based on cerita tu. So this year kita cuba PU Azman untuk mengulas balik based on cerita Dilema Wanita ni lah, katalah pergolakan rumah tangga, kan. Jadi
ada pengejaran towards the end of the story. Baru ni sekarang ni tengah syuting Delima Wanita. So far this is the last day. Dan sebelum MCO pun kita ada buat syuting untuk Janda Cosmopolitan. So baru habis syuting dalam lebih kurang 2-3 minggu lah macam tu. Tiba-tiba ada MCO. So hibernate lah kat rumah. Jadilah cikgu pada anak-anak. Baik saudara, berita perdana Jumaat 17 Julai berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal mengikuti semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat sahih jenama dipercayai. Juga bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga anda dengan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.